Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih atas kesudian dan kesetiaan anda menonton kami dalam Bicara Naratif pada malam ini di saluran berita RTM dan juga di saluran TV1. Masih lagi kita mendepani perintah kawalan pergerakan secara kunci tara ataupun total lockdown yang telah diperintahkan oleh MKN, dan kita melihat bagaimana keluk jangkitan kes COVID-19 sentiasa berubah-ubah saban hari, namun pernah dilaporkan R0 ataupun kadar kepada jangkitan pernah turun sehingga bawah 1.0 pada satu masa. Jadi ini memungkinkan kita menzahirkan persoalan yang lebih penting tentang bagaimana keselamatan dan juga kesihatan di tempat kerja khususnya, dan juga isu-isu kebajikan pekerja dari segi isu-isu gaji dan juga isu-isu cuti sepanjang kita mendepani tempoh perintah kawalan pergerakan. Bercakap lebih lanjut, saya Mak Bersati untuk bersama dengan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia dan juga untuk kita bercakap lebih jelas tentang isu ini, Tuan Haji Muhammad Asri Abdul Wahab, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, Kementerian Sumber Manusia. Assalamualaikum, selamat malam Tuan Haji. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bersua kembali kita dalam Bicara Naratif. Alhamdulillah, untuk kita memberikan perkongsian lebih jelas tentang JTK ataupun Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, apakah sebenarnya pemahaman yang jelas, asas kepada tugas dan juga penugasan JTK dalam memberikan dan juga mendampingi isu-isu tentang pekerjaan? Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada RTM kerana menjemput kami daripada Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia untuk bersama-sama pada malam ini bicara naratif dan juga khususnya kepada saudara Ismail sendiri. So, Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia ini, antara tugas-tugas utama kami adalah untuk menjaga kebajikan pekerja dan dalam masa yang sama menjaga kepentingan majikan. Tetapi khusus kepada sektor swasta sahaja. Saya ambil satu contoh. Contoh misalnya, katalah seorang pekerja itu dia mengadu pada Jabatan Tenaga Kerja, gajinya tidak dibayar. Dia dah kerja sebulan, 2 bulan, tapi gajinya tidak dibayar. Maka itu adalah salah satu pada tugas kami yang utama. Dan ada juga kadang-kadang itu pekerja itu dikatakan bahawa diberhentikan begitu saja. Majikan kata, okey, besok awak tak perlu datang kerja. Mungkin kerja itu dah 10 tahun. Jadi sepatutnya dia berhak kepada pampasan dan sebagainya. Maka itulah antara tugas-tugas utama Jabatan Tenaga Kerja. Dan untuk majikan pula ialah bukan maknanya kami ketepikan majikan begitu saja. So ada juga tugas-tugas kami untuk membantu majikan. Bagaimana kalau sekiranya majikan itu menghadapi masalah tentang pemasalah tentang pekerjaan mereka, mengalami kerugian dan sebagainya. So kami akan bagi nasihat yang terbaik bagaimana untuk nak membentuk semula, strukturkan semula syarikat mereka supaya mereka dapat mendampingi isu-isu berkaitan dengan masalah kemaslahatan ekonomi dan sebagainya. So kami juga akan bagi nasihat yang terbaik kepada majikan supaya mereka dapat menstabilkan semula syarikat mereka. Makanya dua pihak yang ditangani dan juga didampingi oleh pihak JTK, iaitu pihak pekerja dan juga majikan sendiri dalam menyelesaikan sebarang dispute resolution antara kedua-dua pihak. Cuma apabila kita bercerita agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia, sudah pasti ada juga yang bertanyakan tentang di manakah bidang penugasan JTK dan juga JPP ataupun Jabatan Perhubungan Perusahaan, dan bagaimanakah autoriti kepada kedua-dua agensi ini boleh dibanding bezakan? Dia sebenarnya jabatan-jabatan di bawah Kementerian Sumber Manusia ni ada banyak. Tetapi yang saling berkait itu adalah Jabatan Tenaga Kerja dan juga Jabatan Perhubungan Perusahaan. So kadang-kadang pekerja itu sendiri terkeliru. Dia nak pergi ke mana? Saya bagi satu contoh juga, Saudara Ismail. Katalah seorang pekerja itu telah diberhentikan kerja. Maka dia mungkin boleh pergi kepada Jabatan Tenaga Kerja maupun Jabatan Perhubungan Perusahaan. Untuk Jabatan Perhubungan Perusahaan, dia boleh filekan di bawah Seksyen 20 Akta Perhubungan Perusahaan, di mana dia merasakan bahawa pembuangan dia itu tidak adil. Kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil unfair dismissal. Pembuangan tidak adil, maka dia merasakan bahawa dia berhak semula kepada jawatan tersebut. Jadi dia akan filekan di bawah Jabatan Perhubungan Perusahaan. Tapi kadang-kadang dia merasakan bahawa dia juga perlukan pampasan. Mungkin dia merasakan bahawa saya tak perlulah kerja semula, saya nak pampasan. So pampasan itu dia tidak boleh pergi ke Jabatan Perhubungan Perusahaan. Dia kena pergi ke Jabatan Tenaga Kerja. So tengoklah, kalau kata dia ini bekerja mungkin dah 10 tahun misalnya, dia ada kiraan dia.
Dalam Akta Kerja kami, Akta Kerja 1955, ada kiraan dia. Dalam bahasa yang mudahnya, 2 tahun ke bawah perkhidmatannya 10 hari gaji setahun, 2 hingga 5 tahun 15 hari gaji setahun, 5 tahun ke atas 20 hari gaji setahun. Dia ada kiraan dia tu, secara detailnya itu nanti kita akan bantu dia. Dia boleh tampil ke Jabatan Tenaga Kerja, kita akan bantu dia macam mana untuk buat kiraan. Tapi yang saya sebut tadi adalah minimum. Minimum. Okay? So, dan selalunya kadang-kadang ada juga di mana penamatan yang dibuat itu ada juga majikan yang bayar lebih. Budi bicara. Budi bicara. Tapi itu yang saya sebut tadi adalah minimum. Jadi maknanya di sini pekerja itu boleh buat pilihan. Sama ada nak pergi ke Jabatan Tenaga Kerja ataupun ke Jabatan Perhubungan Perusahaan. Ya. Melihatkan kepada isu semasa pandemik COVID-19, kita sedia maklum dengan beberapa laporan peningkatan jumlah penamatan pekerjaan ataupun jumlah mereka yang diberhentikan daripada kerja, mungkin atas dasar kekangan syarikat itu sendiri yang tidak mampu untuk meneruskan penggajian pekerja ataupun meneruskan kontrak dan juga perkhidmatan pekerja. Dalam perihal ini, apakah alasan-alasan dan juga rasional tentang pandemik COVID-19 dan juga sedikit underperformance of the business yang memungkinkan untuk penamatan kontrak pekerjaan itu dilakukan secara sah? Itu sebab tadi Saudara Ismail, saya sebut mula-mula tadi bahawa Jabatan Tenaga Kerja ini bukan setakat menjaga kebajikan pekerja. Kami juga menjaga kepentingan majikan. Sebab itu, apabila sekiranya majikan itu menghadapi masalah, mungkin semasa pandemik ini, so dari segi permintaan barangan itu berkurangan dan sebagainya, dia tidak dapat nak menikmati keuntungan syarikat. So, kalau sekiranya dalam keadaan ini, Jabatan Tenaga Kerja boleh memberi nasihat. Boleh memberi nasihat yang terbaik. Yang paling penting itu, kita pergi kepada win-win situation. Maksudnya, kebajikan pekerja pun terjaga, kepentingan majikan pun terbela. Kita nak supaya yang paling penting lah, Cik Ismail, pada ketika ini, pekerjaan itu dapat dikekalkan. Maksudnya pekerja itu kekal di syarikat tersebut. Sebab apa? Kalau dalam keadaan sekarang ni, kalau berlakunya pemberhentian, mana mereka nak pergi? Sebab apa? Dari segi dalam keadaan sekarang mereka nak pergi ke syarikat B pun misalnya, kemungkinan ada masalah. Sebab tu bagi kami akan menasihatkan majikan supaya pergi kepada prinsip win-win situation. Kekalkan pekerja itu di dalam syarikat mereka, supaya pekerja juga akan dapat menikmati faedah. Sebab pekerja ni sebenarnya juga ada keluarga. Kita tidak bercakap kepada seorang pekerja. Kalau dia ada seorang isteri, ada 4 orang anak, sudah 5. Kalau 10 pekerja, kali dengan 5 sudah 50. Jadi makna kita tidak melihat kepada pekerja itu saja. Kita melihat pada keluarganya juga. Alang-alang kita sudah menyentuh berkenaan tentang Perintah Kawalan Pergerakan dan juga SOP PKP 3.0. Ini satu perkara yang cukup diberikan perhatian khususnya kepada isu keselamatan dan juga kesihatan pekerjaan, malah tentang isu kebajikan pekerja di tempat kerja. Bagaimana dalam perihal ini JTK memberikan gambaran dan juga tamsilan yang lebih tepat kepada situasi semasa di tempat kerja dalam kita mendepani PKP 3.0? Saudara Ismail, sebenarnya sama saja kalau kita bercakap, Saudara Ismail, saya, masyarakat luar, semuanya kita mempunyai matlamat dan keazaman yang sama, iaitu apa? Iaitu untuk kita menurunkan, melandaikan COVID-19 ini. Semua mempunyai keazaman yang sama. Jadi, sama juga Kementerian Semua Manusia di bawah Jabatan Tenaga Kerja ini juga, kita juga mempunyai tanggungjawab. Kami, Jabatan Tenaga Kerja juga mempunyai tanggungjawab bagaimana kita nak berusaha bersama-sama untuk melandaikan keluk COVID-19 ini. Sebab itu, pada ketika ini, kita ada 2 akta yang kita kuatkuasakan. Satu dipanggil Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990. Kita khusus berkaitan dengan penginapan pekerja. Dan satu lagi Akta 342, Akta Kementerian Kesihatan, iaitu berkaitan dengan kawalan pencegahan dan kawalan penyakit 1988. Dan kalau kita lihat berkaitan dengan Akta 446 ini, Saudara Ismail, COVID ni kalau kita kaitkan dengan penginapan, dia ada hubungan dengan kesesakan. Apabila 30 orang pekerja tinggal dalam satu rumah yang begitu sempit. So, kita panggil di sini risiko untuk penyebaran COVID-19 itu begitu
cepat dan terkesan. Sebab itu Akta 446 ini kita kuatkuasakan sebab dalam Akta 446 itu kita menceritakan tentang bagaimana susun atur dalam rumah itu sendiri. Saya bagi satu contoh, Encik Ismail. So Akta 446 ini disebut bahawa untuk ruang tidur seorang pekerja itu adalah 3.6 meter persegi. Okey. Dia kalau gitu, kalau dalam satu bilik yang kita panggil satu bilik yang standard punya keluasan, kalau ukuran 36, kemungkinan hanya boleh diisi pun dimuat 3 ataupun 2 orang. Ya. Kalau dalam satu rumah apartmen yang standard 800 kaki persegi, ya. So kalau kita tengok dalam rumah tu hanya boleh diisi antara 6 hingga 7 orang saja. Ya. Itu undang-undang. Dan kita tak nak di mana dalam satu rumah yang keluasan begitu dimuatkan sampai 30 orang. Sebab tu Akta 446 ini bagi kami begitu sinonim dengan bagaimana kita nak melandahkan penyebaran COVID-19 ini. Ya. Berkait dengan Akta 342 ini ialah di mana kami Jabatan Tenaga Kerja bersama dengan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP telah pun diberi kuasa pada 1 Jun baru saja, kuasa compound di bawah Akta 342. Maknanya kalau kami pergi ke permis pekerjaan, kami dapati bahawa ada pelanggaran-pelanggaran SOP, mungkin dari segi 60% di permis dan 4% BDR, so kami ada kuasa untuk compound majikan. Kalau sekiranya berlaku pelanggaran berkaitan dengan SOP. Hanya compound majikan saja? Boleh sebenarnya untuk compound pekerja. Tapi bagi kami Jabatan Tenaga Kerja, kami lebih fokus kepada untuk nak melihat pelanggaran dari segi majikan. Okey. Sudah pasti dalam isu tentang penginapan pekerja ataupun hostel pekerja banyak melibatkan pekerja-pekerja dalam sektor binaan dan juga sektor perkilangan dalam industri. Jadi perkara ini juga berkorelasi dan juga bersignifikan apabila banyak peningkatan dan juga jangkitan kes berlaku di kawasan-kawasan perkilangan itu. Jadi kita akan gantung persoalan kita dan juga kita akan berikan persoalan yang lebih jelas dan juga lebih mendalam lagi tentang apa yang boleh diketahui di bawah akta yang disebutkan tadi. Rancangan kita sudah pun melihatkan kesannya. Satu, mungkin COVID belum selesai, tapi ekonomi kita sudah ada petanda peningkatan. Ya, yang latest terkini untuk suku pertama tahun ini sudah ada 0.3 ke 5% kalau tak silap saya. Dia positif daripada negatif dulu sampai 17 ke bawah. Dia dah naik balik ke atas. Ekspor kita meningkat, import kita meningkat, jumlah pekerja-pekerja yang boleh kita ambil balik semula, employment 150,000 lebih daripada jadual yang kita hanya 120,000. Jadi hampir sebahagian besar mensasarkan satu jangkaan peratusan yang lebih besar daripada biasa. Jadi dan orang sudah balik bekerja, sektor-sektor kedepan. Sebab itu unjuran oleh pihak Badan Antarabangsa dan kita punya pakar dan Bank Negara ialah kita akan melihat pertumbuhan antara 6.5% ke 7% tahun ini. Sekarang sudah positif, dia belum sampai ke situ. Ada masa lagi 4, 5, 6, 7 bulan lagi sampai ke situ. InsyaAllah ini akan kita lihat tercapai. Dan kita mengambil manfaat walaupun vaksin ini dibuat oleh berbagai-bagai pihak. Kita tak boleh kata bahawasanya ini bukan dibuat oleh orang Islam maka kita tidak boleh mengambilnya. Itu bukan alasan yang benar. Nabi SAW itu sakit pada akhir hayatnya. Maka fakana al-wufudul Arab taqdamu alaihi min kulli wajh. Maka perwakilan Arab datang kepada baginda daripada seluruh pelosok negeri dan berbagai-bagai tempat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatan'atu lahul an'at. Mereka mensifatkan kepada Nabi ubat-ubat. Fakuntu wa'alijuha lahu, kata Aisyah, akulah yang membancuh ubat itu untuk Nabi. Menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengambil manfaat daripada ubat-ubat yang disifatkan kepada baginda oleh perwakilan-perwakilan Arab. Sebab itu maka orang-orang yang menyatakan vaksin tak bermanfaat. Untuk tengok kubur dia ada di kampus, itu yang sangat kesan. Sedih juga kerana ada beberapa daripada pegawai sukarelawan Belas Merah ini telah dijangkiti COVID semasa mereka menjalankan tugas.
Ya, bersua kembali dalam Bicara Naratif bersama Tuan Haji Muhammad Asri Abdul Wahab, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, Kementerian Sumber Manusia. Tuan Haji, seketika tadi saya memberikan persoalan dan juga gagasan persoalan tentang industri yang banyak memberikan ataupun menyumbangkan kes dalam jangkitan kes harian COVID-19, antaranya perindustrian, perkilangan dan juga sektor binaan. Tetapi persoalannya, apabila pihak Majlis Keselamatan Negara telah pun menggagaskan peraturan undang-undang 40%, 60% untuk mereka yang bekerja dari rumah ataupun untuk mereka yang dibenarkan untuk masih beroperasi dan juga bekerja di tempat kerja. Bagaimana pematuhan ini dilihat dan juga apakah yang boleh dilakukan sekiranya majikan gagal mematuhi kapasiti keberadaan pekerja di tempat kerja? Ya, dia sebenarnya kita bercakap tentang dipanggil sektor perlu. Sektor perlu ini memanglah. So baru ini pun telah diputuskan bahawa ada sektor-sektor perlu. Maknanya sektor-sektor perlu ini mereka boleh beroperasi. Saya bagi satu contoh. Tadi Cik Ismail bagi contoh tentang perkilangan. Dia panggil E&E, elektronik dan elektrik. Ya. Ini memang sektor yang dibenarkan untuk beroperasi. Tetapi tetap mematuhi SOP di mana di permis itu adalah 60%. Dan BDR bekerja daripada rumah 40%. Termasuklah bahagian operasi, bahagian pengurusan dirangkumkan sekali dalam bahasa mudah. Saya selalu bagi contoh lah. Kalau dia ada 100 orang pekerja, 40 berada di rumah BDR, 60 lagi bekerja di permis. Kalau dikilang lah. Ya. Jadi yang 60% ini, jadi mereka kena mematuhi segala SOP. Di mana mereka perlu bekerja itu perlu ada dari segi pakai masknya, penjarakan sosialnya, mengimbas QR scan untuk mask sejahtera, ada hand sanitizer. Kalau pergi ke mana-mana pun pastikan bahawa penjarakan sosial itu berlaku. Dan kita lihat dalam keadaan-keadaan tertentu ada juga di mana pelanggaran itu berlaku. Dan apabila pelanggaran itu berlaku bila kita pergi, contoh selalunya sebab itu kami pun telah diberi kuasa compound di bawah Akta 342 ni, terutama lagi kita melihat dari segi SOP ini. So ada juga berlaku di mana bila kita pergi, itu sebab tadi saya gunakan bahasa mudah yang 100 orang pekerja tadi kan, kita boleh tengok senarai. Kalau kita pergi, katalah kita pergi pagi, kita tengok, kita akan minta senarai pekerja yang bekerja sekarang. Sebab dia ada panskat dia semua. Jadi kita tengok, adakah you muati? Kalau you ada 100 orang, maknanya yang perlu berada di kilang adalah maksimum adalah 60 orang sahaja. Pada satu-satu masa. Pada satu-satu masa. Dan kalau kita tengok bahawa berlakunya lebihan pada ketika itu, so boleh tindakan akan diambil kepada majikan tersebut. Bagi para pekerja yang diarahkan mungkin untuk bekerja dari rumah ataupun mereka yang diarahkan untuk bercuti atas apa jua alasan, kuarantin, rawatan dan sebagainya, ada juga timbul persoalan tentang mereka yang mendapat gaji secara harian. Apakah pekerja harian ini juga akan dibayar gaji dan juga ditetapkan untuk pembayaran gaji oleh majikan terhadap pekerja-pekerja tersebut? Ya. Saya nak sentuh dulu sedikit tentang isu gaji ni, Cik Ismail. So, kami juga menguatkuasakan apa yang dipanggil Akta Kerja 1955, Employment Act 1955, di mana seseorang pekerja itu apabila mereka bekerja dalam satu tempoh, kata selalunya sekarang ni tempoh dia adalah sebulan, 30 hari, maka gaji itu perlu dibayar paling lewat pun pada hari yang ke-7. The next month, hari yang ke-7 paling lewat. Maknanya kalau gaji dia cut off point dia pada 30 hari bulan misalnya, maka gaji yang paling lewat yang perlu dibayar adalah 7 hari bulan-bulan berikutnya. Itu paling lewat. So dalam isu ini pun, kalau kita tengok, dia 60% itu bekerja di permis. 40% ini adalah BDR. Bekerja dari rumah. Dia tak kata bercuti. Dia kata BDR. Bekerja dari rumah. Maknanya dia tetap bekerja. Ada tugas yang perlu diberikan kepada dia. Maka di sini apabila dia bekerja, maka dia wajib dibayar gaji. Dia tidak boleh dipaksa untuk bercuti, ambil cuti annual leave ke, sama ada cuti tanpa gaji ke. So, apabila dia bekerja, maka macam saya sebut tadi, maka dia wajib dibayar gaji. Tak kira sama ada dia gaji bulan ataupun gaji hari. Sebab apa? Walaupun dia bergaji hari misalnya,
Tapi kan tadi kita prinsip dia BDR, bekerja dari rumah. Jadi maknanya walaupun dia bergaji hari, tapi dia bekerja. Apabila dia bekerja, maka majikan wajib membayar gaji kepada dia. Ya. Bagi para pekerja yang tidak tertakluk kepada Akta Tenaga Kerja ataupun ordinan dan juga perkara-perkara berkaitan dengan isu perburuhan ini, di manakah perincian kepada hak-hak mereka dari segi isu gaji dan juga pembayaran gaji tersebut? Ya. Kalau kita nak bercakap sedikit tentang, ni agak teknikal lah, berkaitan dengan kita panggil coverage, hak dari segi pekerja dia buat Akta Kerja 1955, dia disebut bahawa yang bergaji kalau dia itu adalah non-manual, bukan manual, dia bergaji 2,000 ke bawah, pekerja dia bawah Akta Kerja 1955. Okay? Tapi kalau dia gaji lebih pada 2,000, okay, maka dia tidak dilindungi oleh Akta Kerja 1955 kecuali dia ada disebut dalam kontrak pekerjaan dia. Contoh katalah gaji dia 3,000 dalam kontrak pekerjaan, dia masih lagi boleh buat tuntutan di Jabatan Tenaga Kerja. Walau macam mana pun, apa sahaja prinsip pun yang kita pakai, tak kiralah sama ada dia ni dilindungi oleh Akta Kerja ataupun tidak. Dan selalunya di mana-mana pun, kalau kita tengok, even Cik Ismail pun boleh tengok kan, apabila seseorang tu dia ambil bekerja dengan satu-satu syarikat, dia mesti ada kontrak pekerjaan. Kontrak pekerjaan tu jelas disebut masa dia bekerja daripada pukul berapa sampai pukul berapa, cuti dia berapa, dan yang perkara yang paling penting adalah gajinya. Gajinya berapa? 3,000, 4,000, 5,000. So telah pun disebut di dalam kontrak tersebut gajinya. Sebab dia pun adalah dipanggil kontrak pekerjaan, kontrak of service. Maka di situ walaupun dia tidak dilindungi oleh Akta Kerja 1955, tapi dia berhak kepada gaji tersebut. Dan kalau sekiranya dia tidak dibayar gaji, adalah saluran-saluran yang tertentu yang dia boleh pergi untuk buat tuntutan. Selagi mana kontrak itu berkuat kuasa dan juga kontrak itu take charge antara majikan dan juga para pekerja. Ini juga persoalan yang mungkin menimbulkan dan juga banyak dibangkitkan tentang premis-premis yang ditutup sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ataupun yang dikatakan sebagai non-essential services. Jadi dalam perihal ini sudah pasti kesukaran majikan untuk meneruskan urusan penggajian pekerja ataupun pembayaran gaji juga menjadi sedikit kemaslahatan ataupun kesulitan dalam perkara ini. Jadi bagaimanakah pertimbangan untuk pembayaran pekerja mengikut kontrak yang ditetapkan ataupun mengikut kepada persetujuan asal? Dia sebenarnya begini, Cik Ismail. Walaupun macam mana keadaan sekalipun, so hak pekerja itu apabila dia mengikat kontrak pekerjaan dengan majikan, hak dia untuk mendapat gaji itu tetap ada. Walaupun dia berada di rumah, walaupun dia, contohlah, kalau yang bukan kita panggil sektor perlu. Maksudnya bila dia bukan sektor perlu, dia tidak lagi boleh pakai 60-40. 60 berada di premis, 40 berada di rumah. Dia maksudnya 100%, 100% bekerja di rumah. Jadi apabila dia 100% tetapi tetap juga bekerja di rumah, bukan cuti. Jadi majikan perlulah memberi kerja-kerja yang bersesuaian kepada pekerja-pekerjanya yang berada di rumah. So maka apabila dia bekerja, tetap saya menyatakan bahawa dia berhak kepada gaji tersebut. Dan saya percaya sebenarnya macam Cik Ismail cakap tadilah, ada aduan-aduan yang kita terima itu saya tak dapat nafikan. Yang kata tidak dibayar gaji dan sebagainya. Ada unsur-unsur paksaan, dia suruh dia ambil cuti dan sebagainya. Dan kalau sekiranya ada aduan seperti ini, boleh mengadu kepada kita. Kita ada, kalau di Semenanjung ini kita ada 39 pejabat tenaga kerja kita di semerata negeri. Di Sabah kita ada 15 pejabat distrik, pejabat daerah. Di Sarawak ada 16. Semuanya kita ada 70 pejabat tenaga kerja. So mereka boleh pergi ke pejabat-pejabat tenaga kerja yang berhampiran, boleh menelefon, boleh email dan sebagainya. So kita akan
tangani isu mereka ini, aduan mereka ini dengan secepat mungkin. Kita akan bantu mereka. Baik, dalam perihal kepada aduan itu ada juga beberapa situasi yang berlaku apabila disebabkan keterdesakan ataupun tentang isu-isu kesulitan gaji itu, ada pekerja yang terpaksa memohon untuk berhenti daripada skim pekerjaan ataupun daripada kontrak pekerjaan tersebut. Maka ini digunakan oleh mungkin ada beberapa ataupun setengah majikan mengatakan tidak perlu membayar pampasan kerana pekerja itu yang memohon untuk berhenti daripada penggajian ataupun skim perkhidmatan. Jadi apakah permohonan secara sukarela itu memungkinkan untuk majikan dikecualikan daripada membayar pampasan kepada para pekerja? Dia dekat sini, Cik Ismail, kadang-kadang dia ada tricky sikit. Dia ada benda-benda yang kemungkinan secara teknikalnya. Sebab itu kami daripada Jabatan Tenaga Kerja, daripada Jabatan Perhubungan Perusahaan, perlu melihat benda ini secara mendalam. Ya. Sebab apa? Dalam keadaan-keadaan seperti ini, pandemik dan sebagainya, saya boleh katakanlah, agak kurang berlaku di mana pekerja itu secara rela, sukarela untuk berhenti sendiri. Ya? Sebab apa? Seorang yang kita panggil yang boleh berfikir secara rasional, dalam keadaan begini kemungkinan kalau dia mengambil keputusan untuk berhenti sendiri, maka sukar dia untuk mendapatkan pekerjaan contoh. Walau macam mana pun kalau kita bersangka baiklah, maka kalau dia mengambil keputusan untuk kita panggil tidak membebankan majikan pada ketika ini, di mana dia nak berhenti sendiri, dia pun buat surat menyatakan bahawa dia dengan sukarelanya berhenti sendiri, okey. Maka kalau dia dengan sukarela untuk berhenti sendiri, memang tidak ada pampasan kepada dia. Tetapi kalau ada elemen paksaan, nampak seperti dia berhenti sendiri, dia tanda tangan surat dengan begitu baik, dengan begitu cantik, tapi sebenarnya kemungkinan ada elemen-elemen paksaan, force to resign, ada elemen-elemen paksaan untuk berhenti sendiri, maka dia boleh mengadu. Sama ada dia mengadu ke Jabatan Perhubungan Perusahaan ataupun kepada kita, tapi yang paling terbaiknya ke Jabatan Perhubungan Perusahaan untuk kita melihat adakah elemen-elemen paksaan untuk berhenti itu ada. Okey. Dan kalau sekiranya ada elemen-elemen itu, kemungkinan kes ini boleh diketengahkan lagi lah. Ya. Ataupun mungkin ada elemen pengaruh daripada majikan untuk para pekerja itu meminta diberhentikan ataupun meminta untuk berhenti secara kendiri. Daripada isu gaji, kita beralih kepada isu tentang keselamatan pandemik COVID-19 ini di tempat kerja. Sudah pasti ada juga beberapa aduan yang mengatakan bahawasanya ada mungkin tindakan majikan yang tidak bertanggungjawab menyembunyikan kes-kes yang berlaku di tempat kerja ataupun tidak melaporkan, malah menyuruh para pekerja untuk datang walaupun berlaku outbreak dan juga jangkitan di tempat kerja. Dalam perihal ini, mungkin kegusaran majikan pekerja untuk datang ke tempat kerja atas alasan takut dijangkiti dan sebagainya. Jadi bagaimana tindakan boleh diambil terhadap majikan yang tidak mementingkan isu-isu yang tertakluk di bawah Akta 342 ini? Sebenarnya, Cik Ismail, dalam isu begini sebenarnya kita menerima. Hari ini pun kita menerima banyak aduan-aduan berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Cik Ismail tadi, di mana majikan menyembunyikan fakta yang sebenar tentang isu positif COVID dan sebagainya. So, apabila kita mendapat aduan seperti ini, kita akan buat siasatan. Dan selalunya, kita akan pergi secara kumpulan, tim, dan kita jemput sekali. Kita akan jemput Kementerian Kesihatan, kita akan jemput Kementerian Perdagangan Luar Negara dan juga industri, MITI. Kadang-kadang kita juga jemput pihak berkuasa tempatan PBT, kita pergi ke syarikat ini. So kadang-kadang perkara ini bukan senang untuk kita nak dapatkan bukti, jadi kita kena ada proses risikan dan sebagainya, proses interview temuduga pekerja-pekerja yang sebenar. Sebab kadang-kadang pekerja ini juga kadang rasa bimbang. Sebab apa? Kemungkinan apabila even sebenarnya mereka pun takut pun kadang untuk beraduan. Sebab mereka bimbang kemungkinan apabila mereka beraduan ada tindakan-tindakan kepada mereka. So kami kena pergi secara, kita panggil secara diplomasi untuk mendapatkan maklumat-maklumat itu. Dan kalau sekiranya kita dapati bahawa ada berlakunya pelanggaran tentang SOP ini, sebab SOP ini memang jelas bahawa kalau sekiranya ada elemen-elemen tentang pelanggaran, sebab apa? Kita lihat pelanggaran apabila COVID ni berlaku sebab apa? Kebanyakan kerana berlakunya
pelanggaran SOP. Ya. Yes. Penjarakan sosial, tidak pakai mask. Betul. Kadang-kadang itu, saya kena sebut bahawa sebenarnya kadang apabila mereka bekerja itu cantik. Di tempat kerja itu cantik. Tapi apabila mereka keluar daripada kilang naik bas, dah tak cantik. Dengan bersesak-sesak sebagainya. Tak Di ada luarnya lagi. SOP. Mana dah hilang segalanya SOP dalam bas yang besar-sesak. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya majikan lah. Saya juga menyeru sebenarnya majikan supaya memastikan bahawa SOP itu SOP yang dia laksana tu standard. Tak kira sama ada di tempat kerja, di penginapan ataupun juga semasa nak bergerak ke penginapan yang di luar daripada kawasan kilang tersebut. Ada juga yang terpaksa naik bas pergi ke hostel mereka yang agak jauh. Situ juga kita nak kena pastikan bahawa SOP itu terjaga. Ya, sebab itu dipanggil standard of procedure kerana jalinan peraturan dan juga undang-undang itu bukan hanya di satu kawasan tetapi juga terlibat dengan beberapa kawasan dan juga di seluruh tempat. Peminjam boleh memohon secara dalam talian untuk membuat penjadualan semula bayaran balik, pinjaman pelajaran atau moratorium, dan bagi usahawan mara yang terkesan akibat penutupan ekonomi, pemberian diskaun 30% ke atas sewaan premis perniagaan akan diberi mulai bulan Mei sehingga Julai 2021. Tengok kubur dia yang dah dikambus, itu yang sangat kesan. Sedih juga kerana ada beberapa daripada pegawai sukarelawan Berulasing Merah ini telah dijangkiti COVID semasa mereka menjalankan tugas. Kita lawan, kita jaga, kita bersiap siaga. Apabila kita memakai surgical mask, disebabkan kita pakai bentuk-bentuk muka yang lain and so on, average dia adalah 57%. Ya. Dan apabila kita menggunakan knot, that means dengan satu surgical mask, kita menggunakan knot ni, okey, dia memberi kesan kepada kita 77%. Okey. Nah, untuk menambahkan supaya dia jadi hampir 85 ke atas peratus, kita menggunakan dua surgical mask dan juga fabric. So, ini akan memberi satu protection kepada kita dan juga kepada mereka yang ada simptom, supaya mereka tidak menjangkiti orang lain dan menjangkiti keluarga kita sehingga menyebabkan kematian di dalam keluarga kita. Kita lawan, kita jaga, kita. Ya, bersua kembali dalam Bicara Naratif, pemerkasaan SOP PKP 3.0 di bawah Kementerian Sumber Manusia. Masih lagi bersama Tuan Haji Muhammad Asri Abdul Wahab, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, Kementerian Sumber Manusia. Tuan Haji, seketika tadi kita ada memberikan sedikit bayangan dan juga mukadimah tentang Akta 446, iaitu Akta Standard Minimum Perumahan dan juga Penginapan pada Pekerja. Kalau diberikan perhatian, sebenarnya Kementerian Sumber Manusia sudah pun mengadakan banyak operasi dan juga pemeriksaan, khususnya di kawasan-kawasan penginapan dan juga perumahan para pekerja ini. Ini adalah untuk memastikan keberjangkitan COVID-19 di tempat perumahan itu dan juga penginapan tidak berlaku dengan mendadak. Cumanya saya ingin membandingkan sedikit kalau kita melihat contoh kepada negara Singapura yang melaksanakan satu kita kata proses penginapan dan juga perumahan pekerja yang sistematik. Dalam perihal ini, apa yang boleh kita laksanakan dalam penyediaan penginapan dan juga perumahan pekerja yang sistematik, Tuan Haji? Sebenarnya dalam perkara ini, Cik Ismail, saya guna bahasa mudah saja. Dari segi kesedaran majikan kita berkaitan dengan penginapan ini belum lagi berada di tahap yang baik. Saya selalu bagi kiraan dia mudah beginilah. Kalau kami, sebab kami ini, kalau operasi berkaitan dengan Akta 446 ni, tiap-tiap hari kami keluar buat operasi. Kalau kami ada 70 pejabat tenaga kerja di seluruh Malaysia ni, semuanya kami gerakkan tiap-tiap hari untuk buat operasi berkaitan dengan Akta 446. Sebab apa? Kami pegang prinsip begini. Kita ada 75,000 majikan yang ada pekerja asing, dan apabila dia ada pekerja asing, dia mesti menyediakan perumahan kepada pekerjanya.
So sebab itu kami pergi tiap-tiap hari buat operasi berkaitan dengan Akta 446. Sebab apa? Dia ada kaitan dengan penyebaran COVID-19 tadi yang saya sebut pada awal tadi. Sebab macam saya bagi contoh tentang berkaitan dengan ruang tidur dan sebagainya. Dan yang paling penting di sini, Cik Ismail, apabila kami pergi ke permis pekerjaan, so perkara yang paling penting di sini, sebab apa, di bawah Akta 446 ni disebut bahawa di bawah Seksyen 24D, di mana majikan perlu memohon perakuan. Perlu memohon perakuan penginapan daripada pejabat tenaga kerja yang berhampiran. Perakuan tu seperti kita panggil sertifikat lah. Dia ada satu surat perakuan yang menyatakan bahawa penginapan syarikat A ni telah pun mendapat pengesahan daripada Jabatan Tenaga Kerja. Dan sebenarnya untuk proses mendapatkan perakuan tersebut, mereka perlu mematuhi kesemua syarat-syarat yang kebanyakannya ada kaitan dengan unsur-unsur untuk kita mengatasi isu COVID-19 ini. Macam saya sebut tadilah. Saya bagi satu contoh. Saya selalu suka bagi satu contoh, Cik Ismail. Katalah kami pergi ke satu tempat operasi, ke satu penginapan majikan. Kita pergi ke satu rumah yang didiami oleh pekerja-pekerjanya. Kadang-kadang apabila kita pergi, kita sendiri pun tidak tahu berapa orang yang tinggal dalam rumah tersebut. Sebab sebenarnya dia perlu melantik seorang supervisor untuk mengawasi, menjaga keselamatan, kebersihan dia punya quarters ataupun hostel itu. Sepatutnya nama-nama penghuni yang tinggal di dalam rumah tersebut perlu diletakkan di depan. Di depan bilik ataupun di depan rumah. Kita tahu bahawa dalam bilik ini ada 4 orang. Inilah namanya. Dalam bilik ini ada 3 orang. Inilah namanya. Tapi kebanyakan kami pergi tidak ada. Bila tidak ada, dia boleh katalah, kalau kita tanya berapa tinggal dalam rumah ni, dia boleh cakaplah 3 orang. Tapi kalau kita tengok dari segi double decker, katil semuanya, lebih kemungkinan 6 orang. Dan saya kena ingatkan pada hari ini Ismail, dalam Undang-Undang Akta 446 disebut bahawa ruang tamu, ruang makan, dapur tidak boleh dijadikan tempat tidur. Itu yang kita jumpa pada hari ini, di mana bila kita buat serbuan, kita tengok double decker ni berada di ruang tamu, double decker berada di ruang makan, double decker berada di dapur. Kalau di situ pun dah tidur, sudah pasti dia akan mencapai 20 hingga 30 orang. Berbalik pada apa yang saya sebut tentang Singapura tersebutlah, kita perlu akuilah, kan? Walaupun Singapura itu adalah bukan negara kita, tapi kita perlu akui bahawa Singapura tu dia mengamalkan prinsip di mana apabila seseorang majikan tu menggaji pekerja, mereka tidak boleh sediakan perumahan sendiri. Telah ditentukan, dia ada dipanggil CLQ, penyedia penginapan berpusat. Kita panggil pihak yang ketiga lah. Pihak ketiga yang menjadikan perumahan. Sebab tu kita perlu akuilah bahawa kalau kita tengok jiran kita itu, dia begitu sistematik tentang penginapan. Dan kita sebenarnya pun, insya-Allah, mudah-mudahan kita pun ke arah itu. InsyaAllah. Ke arah itu di mana mungkin kalau kita punya sasaran 2 tahun lagi ke setahun lagi pun lagi terbaiklah, di mana kita ada satu sistem penginapan yang begitu sistematik, di mana kalau kita nak cerita tentang penginapan pekerja, kita tak payah lagi perlu bayangkan di mana dengan kekotorannya, dengan keselamatan yang tidak ada, dengan sesaknya. So kita insya-Allah kita akan ke arah tersebut. Dan satu perkara lagi, Cik Ismail, saya juga perlu ingatkan kepada majikan-majikan ini, mereka kena pastikan bahawa penginapan yang disediakan oleh pekerja mereka itu mesti dibezakan. Kadang-kadang tu kita lihat, kita kena akui, sebab apa, ada juga perkara-perkara yang tak boleh kongsi. Contoh, katil, tilam, bantal, tak boleh kongsi. Tapi ada yang kita jumpa, dia pakai shift. Cik Ismail, kena aku, dia pakai shift. Maksudnya, orang yang kerja malam, bila dia balik siang, dia tidur katil yang sama, sebab yang siang tu pergi kerja. Itu yang siang balik, dia tak boleh begitu. Dia masing-masing kena ada
KT Tilam Bantal masing-masing. Ada juga yang boleh berkongsi. Itu lebih parah Tuan Haji apabila kalau penggiliran itu berlaku, apabila PKP dan juga total lockdown ini dilaksanakan, kesemuanya berkumpul dan juga dipadatkan dalam satu-satu masa, ia akan menjadikan lebih sekali ganda bilangannya dalam satu rumah. Jadi ini menyebabkan sebab tu je Ismail. Macam saya sebut tadi kami akan sentiasa melaksanakan operasi di seluruh Malaysia ini. Terutama sekali dalam tempoh inilah, tempoh yang di mana kalau sektor yang perlu tu 60% dipermis 40%, kita boleh tengok. Kalau kita pergi ke penginapan pekerja itu, kita boleh tengok yang mana kesesakan tu adalah lebih hebat daripada keadaan yang biasa. Sebab apa? Kadang-kadang kalau kita pergi pada siang hari, memang di penginapan mereka tidak ada orang. Yang ada pun mungkin seorang dua yang demam, yang MC dan sebagainya lah. Tapi dalam keadaan sekarang di mana kemungkinan ada juga di mana yang berada di asrama, di hostel yang tidak bekerja sebab apa terikat dengan peraturan 60-40 tadi, kita boleh lihat ada kesesakan yang berlaku lah, dan kita akan ambil tindakan di bawah Akta 446 ini. Sebab apa? Di bawah Akta 446 saya nak sebut sikit lah, mungkin ada masa sikit lagi silakan Cik Ismail di mana dalam ordinan darurat di mana Akta 446 ini telah kita masukkan dalam ordinan darurat, di mana kuasa ketua pengarah boleh, contoh kalau kita pergi ke satu tempat pekerjaan tu, kita dapati perumahan dia begitu daif. Rumah kayu dengan keadaan yang begitu teruk, kebersihan dan sebagainya, sesak dan sebagainya, dia tidak ada lagi katil dan sebagainya, hanya sekadar satu papan lapis dan begitu saja. Maka kita ada kuasa untuk mengarahkan majikan sama ada membaiki, memindahkan sebahagian pekerja itu keluar, ataupun kita terus arah pindah terus. Dan di sini dia punya di segi hukumannya begitu berat. Dia boleh pergi kepada denda maksimum 200,000, penjara 3 tahun. Dan juga kalau kita compound, dia juga boleh pergi sampai 50,000. Okey, untuk nilai compound dan juga jumlah denda. Saya juga ingin mengambil respon dan juga mendapatkan respon daripada Tuan Haji apabila Kementerian Kesihatan Malaysia ada mengeluarkan data baru-baru ini bahawasanya 41% jangkitan COVID-19 berlaku di tempat kerja berbanding dengan jangkitan sosial ataupun jangkitan madya-madya sosial dan sebagainya. Jadi ini menimbulkan kerisauan khususnya dalam industri pekerjaan dan juga keselamatan di tempat kerja. Jadi ini mungkin masih sesuai untuk mendapatkan respon daripada Tuan Haji tentang keboleh jangkitan ini banyak berlaku peratusan yang besar di tempat kerja. Jadi bagaimana kita terdaya untuk mengurangkan jumlah jangkitan yang sehingga ribuan saban hari ini sekiranya punca utama di tempat kerja tidak kita tangani dengan segera. Sebab tu Jabatan Tenaga Kerja bersama dengan agensi-agensi lain, kita ada banyak rakan-rakan kita sebab tu kita sering buat dipanggil operasi bersepadu. Saya pun sering turun buat operasi bersepadu. Kita jemputlah pihak berkuasa tempatan, MITI, kita jemput juga KKM sebagainya. Sebab apa? Kita melihat bahawa perkara ini adalah menjadi tanggungjawab bersama. Okey. Menangani isu penyebaran COVID-19 ini adalah tanggungjawab bersama, dan kita kena akui tiap-tiap hari pun selalu kita sebut bahawa kluster di tempat kerja ini memang ada saja. Kadang-kadang dia sama ada dia konsisten, ataupun kadang-kadang dia bertambah, ataupun kadang-kadang mungkin dia kurang sikit, tapi tetap ada kluster di tempat kerja. Dan kluster di tempat kerja ini sebenarnya kalau kita kupas, dia bukanlah setakat dia ada kluster di tempat kerja ini, maksudnya kalau pejabat itu pun juga kluster tempat kerja. Pejabat, kawasan pengeluaran production, itu juga kawasan tempat kerja. Tapi ada juga yang melibatkan penginapan dia. Sebab ada juga tempat-tempat kerja ni di mana penginapannya berada di dalam. Di dalam tempat kerja. So kemungkinan di dalam tempat kerja betul tu cantik, penjarakan sosial berlaku, pakai mask dan sebagainya. Semua tersusun. Tapi apabila mereka balik ke penginapan mereka, dah tidak berlaku lagi pematuhan dari segi SOP. Mungkin jangkitan itu berlaku di situ. Dan apalagi kalau kita nak cerita tentang setengah-setengah tu, saya kena cakap di sini tentang di tapak-tapak pembinaan sebagainya. Kadang-kadang pengawalan keluar masuk itu kadang-kadang tidak berlaku. Tidak berlaku pengawalan keluar masuk. Pekerja yang tinggal di penginapan itu. Walaupun pahit, saya kena sebut, kadang-kadang yang tidak bekerja di situ juga tinggal di situ. Dan bila mereka masuk, tidak buat sukat suhu,
tidak ada dari segi hand sanitizer untuk imbas mas sejahtera sebagainya. Apabila bercampur begitu, kemungkinan penyebaran COVID itu berlaku, dan untuk kita mengesan orang-orang yang seperti ini agak sukar Cik Ismail. Sebab apa? Dia tidak ada buat imbasan mas sejahtera. Inilah yang sebenarnya yang begitu bahaya. Dan sebab itu Jabatan Tenaga Kerja dengan semua agensi-agensi yang terlibat, kami menggembeling tenaga, berusaha bersama-sama. Bukan apa, niatnya sebenarnya satu saja, matlamatnya untuk kita nak melandaikan penyebaran COVID-19. Sememangnya cabaran yang cukup besar bagi JTK dan juga pihak berkuasa dalam memastikan agar keluk jangkitan di tempat kerja ini dapat dikurangkan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bantras sampai tumpas, kita mesti menang. Mula dikesan di Bandaraya Wuhan, China, seluruh dunia kini sedang berperang menghadapi wabak ini. Kemenangan masih jauh buat Malaysia dalam perangnya menentang COVID-19. Lebih 6 juta penduduk dijangka terjejas berikutan sekatan pergerakan bagi rentas daerah dan negeri, antara yang termaktub di dalam prosedur operasi standard atau SOP. Bantras sampai tumpas, kita mesti menang. Bukan untuk menakutkan, tapi inilah kenyataan. Pastikan anda bersama kami. Bantras COVID-19 di TV1. Keputusan kita adalah untuk menutup shopping mall kecuali kedai-kedai yang ataupun premis perniagaan di dalamnya yang berkaitan dengan perkara-perkara yang kita benarkan, seperti makanan, groceries ataupun kedai-kedai supermarket runcit ataupun kedai-kedai runcit di dalamnya dibenarkan. Kita jangan fikirkan bahawa isu Israel ini hanya perlu disokong oleh orang Islam. Itu tidak benar. Isu Israel ini adalah isu kemanusiaan. Ia harus disokong oleh segenap lapisan masyarakat manusia yang merasakan pembunuhan kanak-kanak itu, pembunuhan rakyat dengan sewenang-wenangnya adalah salah. Jadi kalau kita bertanya kepada siapa-siapa, adakah saudara merasakan pembunuhan sewenang-wenangnya, tidak kiralah di Israel ataupun di Myanmar ataupun di mana saja, di mana Malaysia sebagai sebuah negara sangat konsisten. Kalau jawapannya ya, saya tidak percaya bahawa pembunuhan sewenang-wenang itu adalah sesuatu yang patut digalakkan, nah makanya kita harus mula membina koalisi dengan orang itu. Tidak kiralah dia itu Yahudi, tidak kiralah dia itu orang Buddha, tidak kiralah dia itu orang Islam dan sebagainya. Baik, kita bersua kembali dalam bicara naratif. Sudah pastinya pemerkasaan SOP PKP 3.0. Saluran dan juga aduan-aduan yang boleh dilaksanakan bukan saja kepada majikan tetapi juga oleh para pekerja tentang pematuhan SOP PKP 3.0 dan juga yang bersangkut paut dengan Akta 446 dan 342 ini. Tuan Haji, apa yang boleh dilakukan ataupun yang boleh dilaksanakan, saluran yang tepat dan juga betul untuk diarahkan kepada JTK? Terima kasih Cik Ismail. So sebenarnya macam saya cakap pada mula-mula tadilah, Jabatan Tenaga Kerja bersedia untuk menerima aduan-aduan, permasalahan-permasalahan daripada para pekerja, masyarakat umum pun kita sedia untuk menerima segala permasalahan dan aduan mereka. Even sebenarnya daripada majikan pun kita sedia untuk menerima permasalahan mereka. Kemungkinan majikan itu sendiri pun ada masalah mereka juga tentang pekerja-pekerja mereka sebenarnya. Sebab apa, dalam keadaan-keadaan tertentu pekerja-pekerja ini pun adalah juga perangai-perangainya. Sesegi ketidakhadiran bekerja, ponteng dan sebagainya, hilang. So itu pun kadang banyak yang kita terima, permasalahan-permasalahan pada majikan, dan kita sedia untuk menerimanya. Dan pada hari ini macam saya sebut tadi kan, kita ada 70 pejabat di seluruh Malaysia. So mereka boleh hubungi pejabat-pejabat tersebut. Tetapi dalam keadaan sekarang ni, PKP 3.0 ini, kita ada call center kita. Kita ada, saya boleh berkongsi 3 nombor call center kita di peringkat pejabat ni, Cik Ismail, boleh saya kongsi Cik Ismail. So ada 3 nombor, iaitu 03 88862
88862. Itu nombor yang pertama. Saya ulang, 88862 Nombor yang kedua 03 88889111. Dan nombor yang ketiga 03 88862409. So ada 3 nombor dekat sini. Jadi para pekerja, majikan dan sebagainya, kalau nak bertanya, nak mengadu kepada Jabatan Tenaga Kerja, bolehlah menggunakan ketiga nombor ini. Kemungkinan dalam keadaan-keadaan tertentu itu akan berlaku sedikit kesesakan. So harap bersabar, boleh cuba lagi. Ataupun kalau sekiranya masalah line itu, maka boleh email. Email kepada kita iaitu jtksm@mohr.gov.my. Saya ulang, jtksm@mohr.gov.my. Dan kita juga pada hari ini kita ada aplikasi WFW, dipanggil Working for Workers. So mereka boleh muat turun melalui Google Play Store. So dia amat mudah. So kalau sekira ada aplikasi tersebut, mereka boleh bertanya, buat aduan, dan kita akan sedaya upaya untuk menangani aduan-aduan mereka ini. Pegawai kita akan cuba sedaya upaya untuk membantu. Macam saya sebut tadi, tak kira sama ada mereka ini pekerja ataupun masyarakat ataupun majikan. Termasuk isu tentang gaji dan juga isu-isu pembayaran pada para pekerja. Ya, banyak isu sebenarnya pada hari inilah. Kadang-kadang dia akan bertanya tentang, macam tadilah Cik Ismail ada sebut, dan dalam zaman PKP ini dipaksa untuk bercuti. Dibayar, kadang-kadang dibayar gaji separuh, mengambil cuti tahunan, berbagai-bagai isu. Walaupun kadang-kadang ada juga isu di mana bekerja daripada rumah, tapi kadang-kadang diberi kerja yang sebenarnya bukan sebenarnya kerja dia. Pun ada juga. So benda-benda itu apabila kami terima aduan-aduan ini, kami akan cuba tangani yang cara yang terbaiklah untuk membantu masyarakat. Tuan Haji, alang-alang menyentuh tentang perkara itu, sekarang ini juga pihak berkuasa, khususnya pihak Polis Diraja Malaysia, amat tegas dalam memastikan SOP yang disediakan oleh majikan di tempat kerja, khususnya penyediaan QR Code MySejahtera, tempat pengimbas suhu badan, dan juga perkara-perkara untuk catatan kehadiran pekerja. Jadi kalau kita lihat, pihak penguasa juga sudah pun mula hadir ke tempat-tempat kerja secara fizikal untuk melihat kadar pematuhan SOP yang dilaksanakan. Dalam perihal ini, sekiranya para pekerja itu didapati tidak mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan, bagaimana beban kesalahan itu adakah diletakkan kepada majikan ataupun diletakkan kepada individu pekerja itu sendiri? Dia sebenarnya dalam perkara ini kita kena melihat isu ni dengan, kita panggil dengan lebih teliti. Sebab dia ada keadaan-keadaan di mana majikan itu tidak begitu kita panggil teliti tentang perkara ini. Sepatutnya majikanlah, sebab tu dia perlu ada supervisor yang untuk menguruskan perkara-perkara ini. Sebab bagi saya, tanggungjawab itu tetap kepada majikan. Sebab pekerja itu adalah pekerja dia. Permis itu permis dia, permis majikan, bukan permis pekerja itu tersebut. Jadi kalau sekiranya dia datang, pekerja itu datang untuk bekerja, so menjadi tanggungjawab majikan untuk memastikan dari segi imbas suhu, itu buat dari segi MySejahtera, hand sanitizer, dia mesti memastikan perkara-perkara ini dipatuhi oleh pekerja. Dan kalau sekiranya lah, tapi saya rasa jarang berlaku di mana ada kedegilan daripada pekerja-pekerja tersebut. Sebab apa? Majikan ni dia ada rekod. Even MySejahtera tu pun dia ada rekod. Dia kena pastikanlah perkara-perkara ini dipatuhi. Sebab itu kami daripada Jabatan Tenaga Kerja tetap menyatakan bahawa menjadi tanggungjawab majikan untuk menguruskan perkara ini. Ya, sudah pasti sinergi digerakkan bersama antara majikan dan juga pekerja. Secara ringkas kesimpulan daripada Tuan Haji mewakili JTK Semenanjung Malaysia, harapan Tuan Haji dalam melihat kita nak mengurangkan landai jangkitan COVID-19 melalui pematuhan SOP di tempat kerja walaupun kita sedang mendepani Perintah Kawalan Pergerakan 3.0. Tuan Haji. So, Jabatan Tenaga Kerja, kami boleh katakan bahawa kami committed. Kami begitu bersungguh-sungguh, usaha yang begitu padu. Kami akan gembling tenaga seluruh pegawai kami, dan kerjasama ini bukan setakat kami saja,
juga daripada jabatan-jabatan lain yang saya sebut tadi. Sebab apa? Kita semua, Cik Ismail, saya dan semua masyarakat di luar sana mempunyai matlamat yang sama, mempunyai keazaman yang sama, di mana kita nak melihat bahawa negara kita ini dapat segera menurunkan penyebaran COVID-19 ini supaya kita dapat hidup dalam keadaan yang aman dan damai, ekonomi meningkat, pun pekerjaan pun begitu banyak dan semua terbela. Pekerja terbela, masyarakat terbela dan majikan pun boleh menikmati keuntungan. InsyaAllah. Kita harapkan boleh kembali kepada status quo seperti sebelum kita berdepan pandemik COVID-19. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Asri Abdul Wahab yang juga merupakan Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, Kementerian Sumber Manusia. InsyaAllah dengan perkongsian ini kita dapat memberikan gagasan dan juga pemahaman yang lebih menarik dan juga yang lebih tepat tentang isu-isu pekerjaan dan juga isu-isu yang didampingi oleh majikan dalam isu Akta Tenaga Kerja dan juga isu perumahan dan juga penginapan pekerja, malah isu tentang pengolahan penyakit-penyakit dan juga berbahaya. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih bersama kami. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam.